Okey, bersama kita ada Dr. Robiah. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey Doktor, boleh perkenalkan diri sikit? Nama penuh Doktor ke? Okey, nama penuh Dr. Robiah Hamzah, bekas pesara kerajaan, pensyarah di 4 maktab, pernah mengajar di sekolah di Manali University. Dan kini sudah menjalani hidup dalam sebagai motivator, sebagai kaunselor dan juga sebagai pendakwah. InsyaAllah. Terima kasih. Alright Doktor. Okey Doktor, bersama kita sekarang kita ada peserta di Slido, iaitu kita ada 50 peserta Equal Together, dan juga kita ada juga penonton di Facebook, Facebook Live. Nak dengarlah kata-kata nasihat daripada doktor ni kan atas topik kita hari ni, iaitu kembali mood anak-anak ke sekolah, cabaran dan strateginya. Okey, so memandangkan kita pun anak-anak pun dah nak mula dah mula sekolah kan. So nanti nak masuk pula bulan 3 ni untuk naik darjah yang baru kan, tingkat yang baru apa semua. So macam kita nak ambil mood anak-anak lah. Kiranya sekarang ni mak ayah yang sambil tengok ni boleh tengok sekali dengan anak-anak supaya mood tu boleh datang balik. Gitu. So saya nak tanyalah doktor, kalau macam dulu kan, bukannya anak-anak yang suka nak naik sekolah ialah nak jumpa kawan-kawan kan, tapi ibu bapa pun excited juga nak buat persediaan untuk sesi persekolahan baru kan. So tapi sekarang ni disebabkan dia suram lah sebab kita punya COVID yang tak hilang lagi, lepas tu bencana banjir pula yang terbaru. So masing-masing mood ke laut dah untuk nak masuk sekolah ni. So boleh doktor ulas untuk hal ni? Okey, pertama perkataan ke laut tu salah. Itu yang pertama. Yang kedua, hilang mood itu juga salah. Maka sekali lagi sebagai ibu dan ayah, dia tidak perlu ada itu. Dia tidak boleh menyalahkan situasi kerana situasi ini Allah yang bina. Allah yang cipta, Allah yang bagi. Berkecuali kita tidak percaya ada Allah. Menuntut ilmu itu wajib. Jadi kalau dia tidak menuntut ilmu, maknanya dia tak jadi hamba Allah. Oleh sebab itu kita jangan bawa minda parents dan juga anak-anak kepada yang sangat negatif, yang sangat salah. Salah dari segi hukum, salah dari segi adat, salah dari segi adab dan salah dari segi profesional. Dari segi profesionalnya atau dari segi perintah Allahnya, belajar itu wajib, mengajar itu wajib. Maka kalau kita katakan kepada anak nak ambil mood, kenapa dia nak ambil mood? Belajar itu mesti. Jadi kalau kita kata mak ayah pun tak ada mood, siapa yang nak didik anak? Adakah kita perlu salahkan banjir, perlu salahkan COVID? Dah 2 tahun COVID. Ya, kamu nak anak pandai kan anak tak pandai? Kamu nak anak terdidik ke tak terdidik? Kamu nak mengasuh anak yang mahu dididik atau nak mengasuh anak yang tidak mahu dididik? Ataupun kamu nak merasa anak itu akan jadi hamba apa? Hamba syaitan atau hamba Tuhan? Kalau dia hamba Tuhan, dia mesti dengar cakap mak ayah. Dan mak ayah tak boleh tak ada mood anak-anak sekolah. Kenapa? Kerana ini merupakan satu daripada daya dorong. Mak ayah itu pendorong nombor 1. Siapa pun tak boleh dorong dah. Okay, jadi kalau kita katakan tak ada mood, maknanya rasa tak seronok, maka ini adalah budaya-budaya yang sudah ditelan oleh hiburan. Kita dah merasa di rumah tu rasanya sangat, sebenarnya anak sangat boring di rumah. Sebenarnya, anak bukan boring di sekolah, anak boring di rumah sebab lama sangat tak sekolah. Itu yang pertama. Jadi pada mak ayah, pertama dia pesan bahawa anak itu amanah dari Allah. Mana boleh cuai? Mana boleh kamu ikut mood? Mana kamu mesti ikut tanggungjawab. Pertama, tanggungjawab dengan Allah. Kedua, tanggungjawab pada keluarga. Ketiga, tanggungjawab pada dunia. Kamu ada anak, boleh ada anak, kenapa kamu biar anak buat apa yang dia suka? Anak dengar cakap ayah atau ayah dengar cakap anak? Zaman kita dulu, apa ayah makan itu kita makan. Kalau TV, apa ayah tengok, itulah kita tengok. Tapi hari ini anak sudah diasuh, kamu ambil lah. Makanlah apa pun, tengoklah apa pun, buatlah apa pun. Bermakna dia sudah putus di situ. Tanggungjawab dan ini merupakan bala yang paling besar dia akan datang. Kalau kita tidak berminat untuk mendidik anak, mendorong anak, kita tidak menunjukkan minat untuk anak belajar, kita pula hilang mood. Hidup tak boleh dengan mood. Hidup mesti dengan akidah. Hidup dengan keyakinan dan hidup mesti jadi manusia bertanggungjawab. Maka soalan itu pada Umi tidak relevan untuk fikiran yang sehat dan positif. Kerana dia boleh mendorong manusia, tu orang TV pun cakap, berita pun cakap, khabar pun cakap. Memang tak ada mood. Siapa bina mood? Okay, kita nak marahkan siapa? Marah banjir, marah COVID? Kita marah Allah. Bila marah Allah, putus hubungan. Ini bahaya paling besar. Sebenarnya,
yang menyebabkan anak tidak merasa dia patut belajar, dia mesti belajar, dia wajar belajar. Mak ayah pula mesti asuh anak, mesti bimbing anak, mesti dorong anak. Kerana kita tak boleh ikut cakap anak. Anak kena ikut cakap kita. Mana boleh anak tu belajar mengikut apa dia cakap dengan apa yang ayah cakap. Maka ini kita kata kalau kita bersetuju dengan kenyataan itu, kitalah manusia yang paling tak berguna dalam dunia. Okay? Tidak minat belajar kerana bila tak minat belajar, kamu akan jadi buta tuli, lebih buta dari binatang. Itu sebab mak ayah kena faham apa prinsip pendidikan. Kalau kamu tidak dididik, kamu akan dititik. Jadi ular, jadi semut. Okay? Oleh sebab itu pada Umi, tolong bangunkan, jangan bagi dibawa ke tengah kan. Tak ada mood, tak ada semangat. Udah rasa lama cuti, anak liat. Itu benda-benda yang sangat-sangat negatif pada fikiran kita. This is tahun baru kan. New Year. Kan Januari dia mulakan dengan tak ada minat, tak ada mood, tak seronok, tak suka. Rosak keluarga. Rosak bangsa, rosak agama. Okay? Mudah-mudahan boleh jelas kenapa saya tidak bersetuju sangat dengan mengatakan belajar itu ikut mood, belajar itu ikut selera, belajar itu ikut pilihan anak. Jangan. Okay? Jadi anak kita akan sengsara. InsyaAllah. Minta maaf banyak kalau anda mengharapkan jawapan yang lain daripada itu. Okay? Sebab itu prinsip asal. Sebagai educator, saya paling tidak setuju bila kata anak belajar tak ada mood, bapak tak ada mood. Jangan. Hidup bukan dengan mood yang. Okay, you know dengan Ustaz. Okay. Alright. So macam sekarang ni anak diberi cuti kan macam panjang. So minggu depan nanti diorang akan masuk lagi sekolah kan. Yang betul-betul bertukar darjahnya dikata bila Mac nanti. So sepanjang tempoh yang ada ni, apa yang daripada doktor lah yang boleh ibu bapa ambil inisiatif untuk persediaan mereka nak masuk sekolah ni. Ikutlah macam yelah apa-apa persediaan yang boleh ibu bapa ambil untuk persediaan diorang lah nak ke sekolah. Pertama, bina suasana kegembiraan nak sekolah, macam nak berjalan, macam nak cuti, macam nak, kalau kata nak bercuti, sebulan lagi nak bercuti, anak dah bercerita dah. Ayah dah bercerita dah. Kalau katalah nak bapak nak atuk nak pergi umrah, dah pakai beli kasut dah sebulan lagi. Contohnya lah, artinya kita membina satu bercerita. Pertama bercerita. Okey, abang minggu depan abang sekolah. Katalah saya ada cucu. Okey, saya minggu depan hari sekolah kan? Okey, very good. Artinya kita yang bina suasana tu. Kita tak boleh harap anak je yang nak benar loncat-loncat nak pergi sekolah dah. Syukur Alhamdulillah cucu mi kalau dengar nak sekolah tu, bahagia sangat. Contohnya. Sebab dia dah penat rumah. Dah bosan duduk rumah. Jadi maknanya kalau mak ayah merasa tidak membina suasana itu, okey, kita tak boleh cuti lagi sebab sekarang Arif nak pergi sekolah dah. Nak beli baju sekolah, nak beli seluar sekolah, tak payah minta banyak-banyak. Sebut banyak-banyak. Dia nak beli gatah pemadam, nak beli stokin, nak beli kasut, jom. Kita bina macam nak raya lah. Ada kuih raya, ada baju raya, ada kasut raya. Maknanya kita yang cipta suasana itu. Bukan kita minta je suasana tu datang sendiri-sendiri. Tak. Okay, sebab itu kita kata okey sekarang kena praktis tidur cepat sebab nanti minggu depan dah nak belajar, dah nak sekolah, nanti nak bangun pagi, macam tu. Jadi maknanya suasana pertama apa yang dikomunikasikan berkenaan dengan sekolah. Kedua, apa kekuatan-kekuatan bersekolah. Mesti jumpa seronok kan, jumpa kawan, dah lama tak jumpa kawan. Ibu dulu, kalau lepas cuti tu bahagianya dapat jumpa kawan contohnya. Atau kita sediakan sebab sekolah tak sediakan makanan. Okey, jom kita beli Tupperware yang elok sikit, bekas air yang elok sikit. Untuk bekal. Nanti ibu beli burger ke apa-apalah. Nugget ke untuk bekal sekolah. Okey, bekas air yang anak pilih. Ataupun beg-beg yang dah lama bertukar-tukar lah sikit. Artinya kita yang bina. Macam kita kata orang siap nak kahwin lah. Orang siap nak kahwin cerita macam-macam. Macam tu. Artinya ciptakan suasana bahawa nak bersekolah itu satu yang sangat bahagia. Satu yang sangat bahagia, satu yang sangat berbeza, satu yang boleh dikongsikan di mana-mana. I'm very happy because I'm going to school again. Okay, happy schooling. Bagilah stiker, I'm good, I'm happy. Letaklah kat beg dia tu, kat kasut ke apa ke bendanya.
Artinya suasana itu jangan minta dari luar. Dia harus diminta, dibina dari ahli keluarga. Okay, supaya anak-anak, dan kalau boleh jumpakan dia sekali-sekala dengan saudara, dengan kawan-kawan yang seumur dengannya, yang boleh dia bercerita pasal sekolah. Kamu sekolah mana? Kamu dah tahu berapa sebenarnya tahun ini ya? Kita sampai bulan 3 masih tahu lama lagi kan? Dah 1 lagi kan? Itu sebelum lagi dia 2. Artinya dia berbual dengan cousin, berbual dengan jiran, berbual dengan kawan-kawan tentang sekolah. Kita yang lead, okey, cuba tanya, dia sekolah mana sebenarnya? Sebab dia cuti dia kan ramai saudara-saudara datang. Yang dari Melaka, yang dari Johor, dari mana. Oh, kawan Haris tu dari Melaka, dia sekolah di Melaka. Dia duduk asrama. Jadi benda-benda itu yang mendorong anak-anak untuk merasa balik bahawa cerianya, keceriaan di suasana sekolah. Jangan ditakut-takutkan, tak tahulah ibu nak bagi kamu pergi sekolah ke dok. Ibu takut kamu kena COVID. Ya Allah. Ibu takut kamu jangkit, ibu takut kamu, tak payah. Ini mask, ibu beli mask yang paling teguh, paling kuat, paling selamat. Anak ibu insya-Allah sihat. Benda-benda itulah yang kita nak angkat. Okay? InsyaAllah. Mudah-mudahan menjawab soalan. Alright, okay. Macam doktor kata tadi, yang poin kedua kan, macam kata kita sediakan buat preparation, macam nak bawa bekal apa semua kan. Tapi kalau macam jenis ibu bapa yang menjanjikan hadiah untuk reward, kalau anak pergi sekolah tu okey tak? Adakah cara ni boleh ataupun sebaliknya? Apa kesan untuk jangka panjang dan pendek untuk reward-reward ni? Pertama, reward merupakan satu daripada dorongan. Tapi tengok pula mak ayah banyak duit ke dak, adik-beradiknya berapa, kalau yang sekolah 5 orang pensan juga nak bagi reward. Artinya reward itu kita nak melatih dia jadi rasuah. Sebab dia tak buat apa-apa tapi kita bagi reward pasal apa? Kan? Maknanya kita memberi tidak pada tempatnya, memberi tidak betul niatnya. Sebab dia bertanggungjawab pergi sekolah, bukan dia dipaksa pergi sekolah. Itu her or his duty. Okay? Untuk jadi seorang anak yang baik, kalau kamu besok nak jadi macam ayah, nak jadi macam ibu, kamu kena pergi sekolah. Kamu kena belajar. Kalau tidak, kamu nanti malu. Contohlah, kamu kata nak jadi ahli perniagaan. Jadi mesti belajar dulu, matematik. Artinya lebih baik dia belikan alat-alat yang dia perlukan dalam pembelajaran dia. Okay, sebab kita kata alat-alat dalam pembelajaran kita, mungkin pensel case baru, getah pemadam baru, kotak warna baru. Itu bukan hadiah, tapi itu satu renewal. Maknanya kita jadikan beg dia tu meriah. Jadikan alat-alat dia tu dia seronok. Gambar apa-apalah pada pensel case-nya, gambar apa-apalah pada kotak-kotak color je lah, kotak gam je lah. Macam-macam sekarang dia macam kartun ada. Okay, sebab itu kita kata sekali lagi, memberi tak salah tapi niatnya bukan reward untuk dia pergi sekolah. Kita memberi untuk menjadikan dia merasa, mak ayah aku ni sangat sungguh-sungguh nak bagi aku sekolah ni. Ini ibu beli color baru, ibu ayah beli watercolor baru, Allah bagi palette baru, Allah bagi ayah bagi kamu balut buku baru, apa-apalah. Pensel yang sudah siap asah, getah pemadam yang dah siap yang cantik, buku yang dah memang berbalut, contoh-contoh begitu. Kita ambil kisah tentang beg dia, tentang bahan dia, tentang jadual dia. Itu lebih baik daripada kita bagi barang. Bagi benda, pertama kalau anak seorang tu mungkinlah boleh tatang. Tapi itu pun tidak begitu sesuai kerana dia membuatnya berdasarkan hadiah. Kalau tak ada hadiah tak pergi sekolah. Ada hadiah baru pergi sekolah. Apakah halnya? Okay, ini kekuatan-kekuatan yang kita kata yang kita nak angkat supaya kita tidak salah bagi, tidak membagi salah tempat, tidak membagi salah niat. Kerana kalau kita bagi dia hadiah untuk dia pergi sekolah, bermaknanya tak ada hadiah, tak payah pergi. Okay, itu kita kata mak ayah yang tak ada modal untuk motivasi anak dia, ataupun mak ayah yang tak rapat dengan anak, yang tak tahu sangat tentang perkembangan anak, dan yang paling utama dia membeli kasih sayang dengan duit. Memberi kasih sayang dengan duit tidak kekal. Bila habis duit, anak berkencing kita besok. Okay, oleh itu pada Umi sepanjanglah
as educator, kalau dia dapat good grade, the best grade exam, itu pun kita bagi jom kita pergi makan. Jadi adik-beradik ikut sekali jalan. Oh, hari ni kita rayakan abang kita yang dapat 5A, esok kita rayakan kakak pula. Tapi semua merasa nikmatnya. Tidak dia saja boleh tayang-tayang tengok ini ayah beri untuk kita, ayah beri untuk kita. Oh jangan. Itu menimbulkan rasa tidak selesa, rasa tidak puas hati, rasa dengki, merasakan pilih kasih dan sebagainya. Sebab anak sekarang ni sangat-sangat peka dengan tindakan kita. Kita jelingnya pun dia dah tahu dah. Lah, ibu kan sayang kita, dia tengok kita pun masam je. Okay, nak bukan macam kita dulu, masam ke, kena jarakah kan, bersit ke, kena pelupuh ke, tetap mak juga. Betul. Lagi mak marah, lagi jauh, tak payah, tak ada ibu lagi bahagia. Apalah ada ibu, sakit telinga. Kita pakai takut kalau tak ada mak. Mereka tak ada mak bahagia. Mak pun bahagia tinggal dengan anak. Letih je lagi. Harinya esok tua pergi rumah orang tua. Itu bunga-bunga kecil dia. Okay? Untuk membuatkan kita membeli kasih sayang dengan duit. Tak ada duit tak sayang. Jangan. Okay? Itu mendidik rasuah. Betul, bahaya juga kalau sentiasa apa je nak reward kan. Betul-betul. Salah, itu salah. Sangat salah. Maknanya kalau kita tolong dapat apa? Akhirnya orang banyak tenggelam pun dia buat tak peduli je. Kan dapat apa? Akhirnya tidak bangun jiwa-jiwa yang nak memberi secara sukarela. Mana dengan Tuhannya kosong. Dia tidak dengan manusia, dia bergantung dengan manusia, tidak bergantung dengan Allah. Maka hidup Yesus sesat barat. Okay? Okay, alright. Doktor, kita ada peserta di Slido dan diorang ada tanya soalan. So siapa juga nak tanya soalan boleh drop komen. Okay, ada salah satunya ada orang tanya, Doktor, ada tak doa-doa untuk anak-anak untuk hati bagi tenang dan mudah untuk terima pelajaran? Okay, ini satu daripada soalan yang paling popular. Okay? Okay. Al-Quran itu perawat semua penyakit. Penyakit zahir, penyakit batin. Al-Quran itu pencuci segala yang kotor. Al-Quran itu pengukuh segala yang takut. Al-Quran itu menjadi pegangan yang membuat setiap orang jadi baik. Jadi tidak ada ayat istimewa, tidak ada doa istimewa kerana semua ayat dalam Al-Quran itu adalah syifa. Semua ayat dalam Al-Quran itu adalah bimbingan. Semua ayat dalam Al-Quran itu adalah penawar. Oleh itu saya jarang-jarang bagi doa. Kerana apa? Kalau mak ayah dia bagi doa, dia baca doa tu je, Quran tak baca pun. Sedangkan berkahnya ialah pada Quran, bukan pada doa. Sebab itu saya kutuk kata apa, orang Islam ni manusia yang paling rugi. Dia dapat wahyu paling tulen, wahyu yang tidak pernah cacat. Wahyu yang tidak pernah dipinda-pinda, original dari Nabi, dari Allah ke Jibril, Jibril ke Rasulullah dan Rasulullah ke kita. Wahyu yang paling bersih. Okay? Kita kata orang Muslim, they got the best book. Buku terbaik tetapi they are worst reader. Mereka adalah pembaca Quran yang paling rendah nilainya. Makanya kalau kita pilih doa-doa lagi lah. Doa untuk alawantu, doa untuk nikah, doa untuk cari jodoh, doa untuk nak kahwin, nak bergesa. Tak payah. Baca je Quran setiap hari. Semua isi Al-Quran itu adalah perawat-perawat untuk semua penyakit, untuk semua masalah, untuk semua kesulitan. Oh, bacalah ayat kursi, bacalah keluar Allah. Yang lain tinggal. Sedangkan Al-Quran itu adalah perawat ataupun ubat atau panduan atau dorongan. Kalau kamu nak rasa ada Allah, kamu kena baca Quran. Kalau kena baca Quran, mesti faham Quran. Bila faham Quran, mesti ajarkan. Maka kalau bagi doa, ada 4 lori di kedai doa-doa. Tapi kamu tidak akan mampu dapat berkah doa itu, dapat kekuatan dari doa itu kalau kamu tidak terus membaca Al-Quran. Yang tidak membaca Quran bermaknanya dia tak nak dengar Allah. Sebab Al-Quran itu kitabnya Allah, kalimahnya Allah, ucapannya Allah. Makanya kalau kita baca Quran, kita dengar apa Allah cakap pada kita. Sebab itu kena baca dan faham apa maknanya. Jadi kalau pilih-pilih, sebab itu saya kutuk kata apa, orang Islam ini ada Quran yang seluas lautan.
Tetapi dia pakai setitik dua titik je. Apa sebab setitik dua titik? Doa, doa makan, doa tidur, doa jodoh, doa istihara. Allah. Itu ya kalau Quran tu satu laut, you pakai 2-3 titik. Rasa-rasa Allah nak bantu lah. Allah nak angkat tak doa tu? Ampun tuanku. Memang Allah tak angkat. Okay? Sebab itu Quran itu penyambung kepada ada seorang hamba kepada Allah. Tak ada doa khusus. Semua isinya bagus. Oleh itu tolong bangun kebiasaan, tolong bangun habit bukan hobi, tolong bangun jadual bahawa membaca Al-Quran sama penting dengan makan. Kalau kamu tak boleh lupa makan, kamu tak boleh lupa Quran. Kalau kamu ingat nak makan, kamu jaga perut tapi kamu tak jaga otak dan hati kamu. Sebab Al-Quran makanannya jiwa, Al-Quran makanannya otak. Jadi tak payahlah nak pilih-pilih mana ayat yang terbaik dan tak terbaik kerana semua ucapan ataupun kalam Allah itu terbaik untuk manusia. InsyaAllah, maaf lebih kurang. Okey. Bagus point doktor. Saya memang suka point doktor. Betul. Kenapa kita macam saya sambil dengar saya terfikir juga lah kalau kita nak spesifikkan doa juga kan. Boleh je kalau kita amalkan buat bacaan amalkan baca Al-Quran tu, betul? Alright. Fatihah kita kalah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama, ayat kedua dalam Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah bukan bagi kita. Kita nak dipuji, nak disanjung, nak dihadiah, nak ditatang. Aduh. Macam mana ngaku kamu hamba Allah kalau Fatihah pun fail? Macam mana solat kita nak diangkat kalau Fatihahnya fail? Segala puji bagi Allah penguasa segala alam. Kita nak buat nak kena puji, nak kena pujuk, nak kena tatang, nak kena bagi penghargaan. Letih kita. Itu sebabnya kita punya doa tak terangkat. Sebab hubungan dengan Allahnya lain. Susah, sakit. Dan solat kita banyak doanya terlepas. Sebab apa? Kita tak faham, tak boleh amalikan. Walaupun dari surah Al-Fatihah sahaja. Okay, nampak? Sebab itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu kami menyembah. Sembah dulu. Buat baik dulu, taat dulu, ikut dulu. Baru boleh minta pertolongan. Kalau tak pernah sembah Allah, tak pernah jumpa Allah, tak pernah rasa Allah dekat, tak pernah ingat nak masuk syurga Allah, tak pernah ingat ada neraka Allah, tak pernah ingat ada murka Allah, yang ingat ada rezeki Allah je. Lain tak ingat. Mana mau? Okay? Artinya jangan ambil yang kita nak saja. Ambil semua. Okay? InsyaAllah anda lah orang paling bahagia. InsyaAllah buatlah dulu. InsyaAllah. Amin. Okay. Alright. So kita ada soalan lagi daripada peserta. Saya rasa ni soalan terakhir. Ada orang tanya, doktor, saya ada terbaca tentang manfaat pelukan kepada anak-anak beri aura positif. Boleh doktor jelaskan adakah pelukan itu membuatkan kita sebagai ibu bapa untuk mendidik anak-anak mudah dengar kata? Okey. Pelukan itu sentuhan fizikal. Okey. Sentuhan fizikal ini akan membangun masuk balik ke dalam emosi. Kalau emosi mak bapaknya bagus, emosi anaknya bagus. Kalau anak yang dah dilempang, dimaki, dihamun, diletih segala benda, peluklah 1000 kali pun tak jadi apa. Kalau ibu bapa tak pernah sujud dengan Allah, tak pernah taat dengan Quran, tak pernah kenal Nabi, tak pernah kenal cakap baik, tak pernah kenal pujian, tak pernah kenal lembut, tak pernah kenal pujuk, tak pernah kenal motivasi anak, peluk lagi juta kali pun tak lepas. Anak pun tak suka dia peluk. Kerana pelukan itu datangnya dari hati yang bersih. Baru dia jadi bersih. Pelukan itu datang dari emosi yang sangat positif. Kalau emosi tak positif, dia je. Tak jadi. Jangan kata pelukan dekat. Pelukan yang membantu menggerakkan jiwa anak yang tenteram. Kalau anak dah jumpa dadah, dah jumpa makin hamun, dah jumpa gaduh, dah jumpa buat dosa macam-macam, solatnya tak ada, Qurannya tak ada, syahadahnya hilang, mana mungkin boleh pakai pelukan? Tak mampu. Okay, dia akan akhirnya dapat nafsu. Dia peluk kerana nafsu, bukan peluk kerana kasih sayang.
Anak kita yang tak dapat pelukkan keluarga, okey? Dia mencari boyfriend untuk dapat pelukkan. Akhirnya didakwa. Akhirnya dirogol. Kerana itu pelukan-pelukan yang berpandukan nafsu. Pelukan yang membantu kita rasa dekat dengan anak kalau pelukan itu berpandukan iman, berpandukan ilmu, berpandukan ciri-ciri positif, berpandukan pada niat yang bersih. Apa ramai ayah yang rogol anak dia? Dia peluk juga anak dia, akhirnya dia rogol. Kerana dia bila dia peluk saya, Umi kaunselor, bila kaunselor banyak kes. Bila anak yang dirogol, dia kata apa? Inilah cara ayah nak sayang anak dia. Okay, Umi pernah baru ini masa PKP ada seorang anak dirogol, seorang cucu. Dirogol oleh datuknya dari umur 7 sampai umur 14. Sebab tinggal dengan datuk. Maknya tak tahu. Tak sedih kita. Sebab atuk mestilah baik dengan cucu. Tarik masuk bilik. Jangan cakap. Jangan cakap siapa-siapa. Jangan cakap itu tanda atuk sayang. Okay? Jangan bila jumpa macam-macam kes pasal cerita peluk ni. Sebab itu peluknya peluk setan, peluknya peluk nafsu, bukan peluk kasih sayang. Sebab kasih sayang bukan boleh ditunjuk-tunjuk kalau tak ada dari hati. Kalau tak ada dari emosi yang positif. Okay, kalau dipaksa-paksa minta maaf banyaklah tak jadi. Jadi jangan senang-senang ambil kata okey, kalau kita peluk anak, peluknya macam mana? Peluk Allah ke tidak? Peluk Al-Quran ke tidak? Peluk Rasulullah ke tidak? Peluk akidah ke tidak? Peluk solat ke tidak? Peluk ngaji ke tidak? Kalau tak peluk semua itu, mana mungkin anak dapat pelukan yang bahagia. Okay? Yang kita peluk adalah rezeki, makan. Memang tak jumpa apa. Sebab pelukan dimulakan dengan saya merasa bahagia dapat anak. Ya Allah, syukur Alhamdulillah ya Allah. Anakku dah nak pergi sekolah ya Allah. Bimbing dia ya Allah. Itu bisikan-bisikan yang anak nak dengar. Bukan peluk buta-buta ya. Okay? Itu yang pertama. Kedua, pelukan itu mesti datangnya dalam bentuk dan suasana yang sesuai. Okay? Suasana yang sesuai ada sebabnya, ada kejadiannya. Jadi kita katakan sekali lagi, tidak lebih daripada 3 saat. Okay? 1, 2, 3 habis ceritanya. Okay? Kalau tempat yang orang tak ada, bawa ke katil, bawa ke bilik, dia terbunyi, orang tak nampak. Kita perlu peluk anak kita di mana-mana saja. Anak Umi di asrama laki-laki jumpa di padang lebih peluk daripada di padang. Contohnya. Tapi kita nampak peluk mesra dengan sebagai anak dan peluk mesra sebagai ibu. Tapi kalau muka macam gegasi nak peluk letih, tak maunya. Okay, mudah-mudahan bangun dulu. Pertama, iman dengan Allah. Kedua, bangun lagi keyakinan kasih sayang yang Allah bagi. Ketiga, betul bangun bahawa anak itu amanah dari Allah. Jadi bila kita sayang anak, sayanglah Allah. Kerana gitu, itu sekali lagi, kalau kita kata kita nak sayang anak tapi tak sayang Allah, tak taat Allah, nak dapat anak taat kita, tak jadi. Kenapa hari ini banyak anak tak taat dengan mak bapak? Kerana mak bapak tidak taat dengan Allah. Bila mak bapak tidak taat dengan Allah, siapa pun tak nak dengar cakap dia. Okay? Sebab itu kita kata dulu, apa mak ayah kita makan, tak banyak cakap. Ikan goreng lah, ikan rebus lah. Okay? Tapi sekarang siap. Anak emak pula tanya, kamu nak makan apa? Kamu nak pergi mana? Cantik. Dulu ke mana ayah pergi tu kita pergi. Hari ni tak nampak ayah, tak nampak mak. Lonjau ke mana-mana. Ini salahnya yang kita katakan sebab tidak diasuh anak taat Allah, maka anak tak taat mak bapak. Bila anak taat, mak bapak tak taat Allah, apalagi dia tak taat dengan orang tuanya, anak minta ampun, anak ludah kita besok. Sebab itu anak yang dihantar ke rumah orang tua sangat besar jumlahnya. Kerana kasih sayang tidak subur. Kerana kebanyakan ibu bapa sangat cuai dengan hubungan dengan Allah. Yang bagi kasih sayang tu Allah, bukan peluk kita. Yang buat hati anak lembut terdengar tu kalau kita dengar cakap Allah. Kalau kita buat maksiat dengan Allah berlori-lori, nak suruh anak dengar cakap kita, sudah. Tak lepas insya-Allah. Aspek itu balik jumpa Allah, la ilaha. Kenalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari Tuhan melainkan Allah Muhammad utusan Allah. Ingat dua tu dulu bagi ke anak. Macam mana kamu, di mana pun kamu berada, kami ikut perangai Rasulullah. Okay? Di mana kamu berada, kamu jangan lupa ada Allah. Allah yang jaga kamu, Allah yang besarkan kamu, Allah yang pandaikan kamu. Okay? Bukan tuition pandaikan. Allah pandaikan. Allah bagi kamu lulus, Allah bagi kamu tak lulus. Kalau itu yang kita tanam dari kecil,
everything from Allah and come back to Allah. InsyaAllah doa terangkat. Sebab tu doa mak dia kata makbul. Doa mak yang mana? Mak yang maksiat ke mak yang taat? Mestilah mak yang taat, mak yang beriman. Okay? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, so kita pun dah menuju ke saat-saat akhir dah kita punya video kali ni kan. Banyaklah apa orang kata daripada doktor ni kita dapat ilmu kan, kita dapat apa yang sebelum ni kita terus tersedar dah. So harap apa yang doktor beri ni, apa yang doktor cakap hari ni manfaat untuk kita semua, okey, untuk peserta dan juga untuk penonton kita di Facebook, di live kan. Okey, terima kasih doktor. Boleh ada kata-kata akhir untuk peserta kita ataupun penonton kita di Facebook? Okay, Assalamualaikum wahai penonton yang dicintai Allah. Cintailah Allah untuk kamu dapat mencintai manusia. Kedua anak adalah amanah dan hadiah. Kalau tak boleh jaga amanah, hidup menanah. Kalau tak menghargai hadiah, anda tidak akan dihargai oleh Allah. Oleh itu tolong bangun, jumpa Allah. Jumpakan anak dengan Allah, jumpakan anak dengan 2 kalimah syahadah. Jumpakan anak dengan rasa bertanggungjawab kepada dirinya, bertanggungjawab pada keluarganya dan bertanggungjawab pada kehidupan masa depannya. Sebab itu mak bapak tidak boleh menentukan anak nak jadi apa, tetapi anaklah yang memilih, tapi mak ayah hanya membimbing. Jangan dipaksakan anak mengikut selera kita kerana anak ada masa depan yang kita tak tahu, yang hanya ada pada Allah. Oleh itu belajarlah menjadi penyokong, jadi pendorong, jadi penjaga, jadi penyelamat. Pertama, selamatkan akidah anak. Selamatkan anak dengan hubungan dengan Allah. Kalau tidak, dia akan sesat seumur hidup. Walaupun gajinya berjuta, walaupun hartanya selangit, tetapi dia tidak akan jumpa namanya bahagia, dia tak akan jumpa namanya senang hati, dia tidak akan jumpa namanya bahagia sejati. Maka sekali lagi jangan melihat pembelajaran anak itu sebagai enteng. Sebab kita boleh dijemput Allah bila-bila masa dan anak akan tinggal terkapai-kapai. Kerana tidak ada cukup bimbingan untuk berdikari dan tidak ada hubungannya dengan Allah. Maka kita nanti tak layak masuk syurga kalau kita tak bantu anak untuk didik siapa Allah, mengapa Allah yang tentukan hidup kita, dan pastinya kita nak jadi hamba Allah, khalifah Allah dan calon syurga Allah. Kalau 3 matlamat ini dipegang oleh ibu ayah, insya-Allah anak kita akan jadi anak soleh-solehah dan akan menyelamatkan kita dari dibaham oleh api neraka, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan memegang amanah sebagai warisan. Sebab itu dipesan oleh hadis hadis Nabi kata apa? Mak ayahnya lah menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani ataupun Yahudi, Majusi dan Nasrani. Maka ini maksudnya apa? Mak ayah lah. Sebab itu surah At-Tahrim kata apa? Jaga diri kamu dan anak isteri kamu dari api neraka. Api neraka itu merupakan ujian terbesar mungkin sampai dari dunia sampai akhirat. Jadi kalau ini dilupakan, ini ditinggalkan, syahadahnya hilang, akidahnya hilang, kita tidak mampu mengecap namanya bahagia apabila kita sudah berjumpa usia tua nanti, insyaAllah. InsyaAllah. Okey. So terima kasih kepada doktor sudi berkongsi dengan kita hari ini dan menjawab soalan daripada peserta kita. Supaya ya macam saya cakap tadi, semua segala ilmu yang doktor cakap dapat dimanfaatkan bersama-sama. Okey, so yang mana kat FB tu boleh share apa yang doktor cakap tadi tu kan, boleh share di video ni supaya orang lain pun dapat apa yang doktor katakan tadi. Betul doktor? Okey. InsyaAllah. Okey, terima kasih doktor sudi berkongsi dengan keluarga hari ini. Amin, amin, amin. Okey, jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Bye.